Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sambung ke bahagian yang kedua, subtopik 6.3 itu sebatian. Jadi kita akan tengok dahulu objektif 6.3.4 itu mengasingkan sebatian melalui kaedah kimia. Okey, yang pertama, komponen-komponen yang terkandung dalam sebuah sebatian boleh diasingkan melalui kaedah kimia seperti elektrolisis. Jadi elektrolisis ini adalah proses pemecahan. Lisis ini maksud pemecahan menggunakan tenaga elektrik. Elektro ni maksudnya elektrik. Jadi kita boleh gunakan kaedah ini kerana bahan ada yang bercas positif, ada yang bercas negatif. Jadi secara konsepnya yang positif akan tertarik kepada negatif dan yang negatif tertarik kepada yang positif. Yang kedua, elektrolisis merupakan kaedah penguraian sebatian kepada unsur-unsurnya dengan menggunakan tenaga elektrik. Kita tengok yang pertama, contoh pertama ni penguraian air kepada komponen-komponen unsur yang membinanya. Okay. Jadi kita tahu air terbina daripada komponen hidrogen dan juga oksigen. Jadi kalau kamu lihat pada radar sini, okay, kita ada satu radar di sini yang bikar khas yang boleh kita pasangkan dengan elektrod karbon di sini. Elektrod karbon ini disambung kepada litar elektrik. Kita ada switch di sini dan disambungkan pada bateri 12 volt. Dan di sini kalau kita lihat ini plat ada terminal positif pada bateri disambung pada elektrod ini, maka dia akan mempunyai cas positif. Bila bercas positif dia dipanggil sebagai anode. Manakala terminal negatif bateri disambung pada elektrod ini, maka dia bercas negatif dan kita panggil sebagai kathod. Kemudian dalam bikar ini kita masukkan dengan air yang bercampur dengan beberapa titisan asid sulfurik cair. Ini untuk menjadikan air ini lebih aktif lah. Kerana asid sulfurik cair ini dia mempunyai ion hidrogen. Okey, kemudian kita pada bahagian atas pada bahagian elektrod ni kita masukkan bikar pembalang gas yang kita masukkan dengan air sepenuhnya. Air mesti penuh, pada mula-mula air mesti penuh. Ini pun sama, kita punya balang gas ini mesti penuh dengan air, ataupun boleh juga guna tabung uji, ataupun boleh guna juga silinder penyukat kalau kita nak tahu dia punya kuantiti gas yang terhasil. Boleh kita gunakan silinder penyukat sebenarnya, kerana dia ada skala-skala yang boleh kita gunakan lah. Dan apa yang berlaku di sini sebenarnya, jika terhasil berlakunya hasilan gas pada dua silinder ini, akan berlaku proses sesaran air. Air penuh ini bila ada gas, gelembung-gelembung gas terbentuk, gas ini akan memenuhi ruang dan akan menolak air ini keluarlah. Jadi ini yang dinamakan sebagai kaedah penyesaran. Okey, jadi kita akan dapati pada anode, pada elektrod yang bercas positif tu akan terdapat gas oksigen yang terkumpul. Secara konsepnya oksigen ini bila berada dalam larutan ini, dia akan membentuk ion oksigen. Ion oksigen ini dari segi kimianya simbolnya O2 negatif. Jadi oleh kerana cas dia adalah negatif, maka dia akan tertarik kepada anode yang bercas positif. Jadi sebab itu kenapa kita dapat lihat ada gas oksigen terbentuk pada anode. Okey, manakala untuk bahagian ini perlu kita dapati gas hidrogen terkumpul pada kathod. Jadi elektrodnya bercas negatif. Kenapa? Kerana ion hidrogen dari segi kimianya simbolnya adalah H positif.
H positif maksudnya dia merupakan charge positif, maka dia akan tertarik kepada kathod yang bercharge negatif. Okay. Dan bila dia menerima elektron daripada kathod tadi, dia akan bertukar menjadi gas hidrogen. Okay. Jadi ini yang berlaku dalam proses elektrolisis air. Okay. Jadi oksigen dan hidrogen yang terkumpul, bila kita ambil ukuran dia, kita dapat bandingkan nisbah dia. Oksigen dan hidrogen terkumpul adalah tetap dalam nisbah 1:2. Maksudnya satu bahagiannya adalah oksigen, dan dua bahagian adalah hidrogen. Maka itu yang kita dapat nisbahnya H2O. Okay. Satu atom oksigen dan 2 atom hidrogen. Maksudnya objektif 6.3.5 membezakan perubahan kimia dan juga perubahan fizik. Okey, jadi perbezaan perubahan fizik dan perubahan kimia yang dialami oleh paduan dua unsur. Tengok sekarang ni. Jadi untuk kolom yang pertama kita ada perubahan. Contoh proses diberikan di sini untuk yang fizikal, serbuk besi dan sulfur yang digaul secara rata. Manakala kimianya serbuk besi dan serbuk sulfur dipanaskan dengan kuat. Maksud kita bekalkan haba di sini. Sini kita tidak bekalkan haba. Ini kita bekalkan haba. Okey, jadi bahan baru perubahan ni, bahan baru fizikalnya, yang fizikal tiada bahan baru akan dihasilkan. Okey. Sebab itu kita boleh asingkan besi dan sulfur ini dengan menggunakan magnet. Maksudnya besi tetap besi, sulfur tetap sulfur. Tapi untuk perubahan yang berlaku secara kimia, sebatian besi sulfida akan dihasilkan. Maksudnya apa? Bahan baru telah terbentuk jika ianya merupakan perubahan kimia. Jadi perubahan fizikal tidak ada bahan baru terbentuk. Manakala untuk perubahan kimia terdapat bahan baru akan terbentuk. Okey, sifat komponen sebelum dan selepas. Jika dia merupakan perubahan fizikal, maka sifat komponennya adalah samalah. Selepas kita gaul ke tak gaul ke, sama tu. Lepas kita boleh asingkan campuran serbuk besi dan sulfur hanya menggunakan kaedah fizikal, menggunakan magnet. Tapi untuk perubahan kimia, sifat komponen sebelum dan selepas adalah berbeza. Jadi berlaku perubahan sifat kimia, berlaku perubahan sifat fizik. Untuk jika berlaku perubahan secara kimia. Ini tak sama, berbeza. Okey, kebolehan proses itu berbalik untuk fizikal dia boleh. Kita ambil besi, ambil sulfur, campur. Kemudian kita boleh asingkan dengan kaedah fizikal yang mudah, maka bolehlah. Boleh berbalik macam tersebut. Tapi untuk kimia, bila besi dan sulfur kita panaskan, menghasilkan besi sulfida tidak boleh balik semula secara fizikal kepada besi dan juga sulfur secara kimia. Okay, so kita tengok pula objektif 6.3.6 membezakan antara campuran dan juga sebatian. Okey, jadi yang pertama dari segi aspek kaedah penghasilan, campuran melalui kaedah fizikal, sebatian mesti melalui kaedah kimia. Kaedah pengasingan komponen campuran kita boleh gunakan kaedah fizikal, tapi untuk sebatian mesti guna kaedah kimia. Okay, aspek yang ketiga, penyerapan dan pembebasan tenaga haba, campuran tidak terlibat, tiada haba terlibat. Manakala untuk sebatian, haba terlibat. Sama ada diserap ataupun dibebaskan untuk sebatian. Sebenarnya aspek bahan baru, campuran tidak menghasilkan bahan baru, sebatian dia menghasilkan bahan baru. Sebenarnya sifat komponen sebelum dan hasil selepas proses untuk campuran sifatnya adalah sama.
tetapi untuk sebatian sifat komponen sebelum dan hasil selepas proses sifatnya adalah berbeza. Okey, sebenarnya nisbah komposisi komponen untuk campuran tidak tetap, tapi untuk sebatian yang sama jenis mempunyai nilai atau mempunyai nisbah komponen yang tetap. Sebenarnya susunan dan orientasi zarah-zarah komponen untuk campuran itu susunan dia campur. Tidak berlaku gabungan secara kimia di sini. Jadi apa penerangan dia, zarah-zarah dicampurkan secara tidak teratur, tiada ikatan antara zarah-zarah. Maksudnya tidak terbentuk ikatan kimia dalam kes campuran. Tapi untuk kes sebatian, ini contoh dia, menunjukkan di sini ada ikatan kimia di antara komponen-komponennya. Zarah-zarah yang digabungkan oleh ikatan dan disusun dalam struktur yang tertentu. Okay. Jadi ini menunjukkan kehadiran ikatan kimia. Ini memang tak adalah. Okay. Jadi ini untuk sebatian, ini untuk campuran. Okey, kita ada uji diri di sini. Persamaan di bawah menunjukkan tidak balas kimia yang dijalankan. Jadi besi daripada kumpulan apa? Apa sifat besi? Ini untuk apa? Okay. Jadi isikan dengan jawapan-jawapan yang diberikan di bawah ini pada tempat kosong yang disediakan. Okay. Sebenarnya apa? Besi adalah logam. Sulfur bukan logam. Okay. Berlaku proses apa? Pemanasan dan membentuk besi sulfida merupakan sejenis sebatian. Okay. Kemudian uji diri lagi, rajah soalan nombor 2, rajah menunjukkan susunan radas untuk menentukan komposisi air. Okay. Ini merupakan proses memisahkan komponen air menggunakan elektrik. Jadi dia merupakan kaedah elektrolisis. Lengkapkan jadual di atas untuk membezakan gas P dan gas Q yang terkumpul pada aktiviti tersebut. Okay. Yang mana P? Yang mana P? Anode dia akan menarik gas oksigen. Gas oksigen bercas oksigen, ion oksigen bercas negatif, maka tertarik pada anode. Maka di sini sepatutnya oksigen. Jadi ini sepatutnya Q. Manakala ini, bila ini Q, maka ini P lah. Inilah hidrogen. Dan disebut di sini, yang pertama kita tengok di sini, untuk yang pertama, sifat yang pertama, kadar isi padu gas yang terkumpul dinyatakan di sini 2. 2 ni memang mewakili hidrogen. 2 bahagian hidrogen, 1 bahagian oksigen. Jadi ini unsurnya 1. Okey, sebenarnya di sini keputusan ujian lidi yang bernyala. Lidi yang bernyala itu apa dia? Dengan bunyi pop. Sebenarnya bila kita gunakan kayu uji bernyala ataupun ujian lidi bernyala ni, bila kita masukkan dalam silinder penyukat yang mempunyai hidrogen, dia akan menghasilkan satu letupan. Letupan yang berbunyi pop lah. Tapi sebab itu dia sedikit. Kalau dia banyak, awak letakkan api, insyaAllah bunyi boom. Jadi dia akan meletup dengan bunyi pop. Manakala untuk oksigen pula, biasanya kita gunakan kayu uji berbara. Bila kita masukkan kayu uji berbara di dalam sesuatu bekas yang berisi dengan gas, kemudian dia menyala, itu membuktikan sebenarnya dia adalah oksigen. Kerana oksigen sifatnya dia membantu pembakaran. Jadi itu untuk bahagian 2, subtopik 6. 3 sebatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.